Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini ramai netizen yang tertanya-tanya, kenapa Tuan Ibrahim Tuan Man bersungguh-sungguh seakan-akan cuba mempertahankan GISBH. Ramai netizen tertanya, pengulas politik, pemerhati politik, hairan, kenapa seakan-akan PAS sibuk pula, nak campur tangan tentang isu GISBH. Sehingga ada yang tertanya-tanya, kenapa? Apa kaitan PAS dengan GISBH? Sehingga laporan dalam Malaysia kali ini kelihatan seakan-akan timbalan Presiden PAS ini, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, seakan-akan mempertahankan GISBH pula. Manakan tidak, menurut Tuan Ibrahim Tuan Man, PAS menyeru henti menghukum sebelum keputusan mahkamah. Sedangkan yang kita dengar daripada laporan media dan pengakuan dan pendedahan-pendedahan dalam siasatan polis maupun SPRM, LHDN dan sebagainya, kelihatan sudah terang lagi bersulu banyak pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa dilakukan oleh GISBH. Tentang agama itu susah nak diukur, tetapi pelanggaran seperti tidak pernah membayar cukai, itu satu perkara yang memang mengejutkan satu Malaysia. Bayangkan syarikat yang besar itu, kekayaan yang luar biasa itu, disebut sebagai tidak pernah membayar cukai. Selepas daripada pendedahan tidak pernah membayar cukai pula, GISBH pula disebut sebagai tidak pernah membayar zakat. Yang ini pun betul-betul mengejutkan juga. Kalau kedua-dua perkara ini benar, memang ini satu perkara yang salah luar biasa. Selain daripada itu, beberapa perkara pendedahan juga mengejutkan. Baru-baru ini mahkamah telah menjatuhkan hukuman kepada seorang ahli GISBH dengan hukuman penjara kerana telah didapati bersalah mendera seorang kanak-kanak. Ini pun salah juga, telah ditetapkan salah oleh mahkamah. Jadi nak tanya dan hairan pula, kenapa PAS tiba-tiba sibuk campur tangan, campur cerita tentang kes GISBH. Sehingga Tuan Ibrahim Tuan Man kepingin pula kata, PAS menyeru henti menghukum sebelum keputusan mahkamah. Siapalah yang berhak menghukum ini? Memang betul hanya mahkamah. Tetapi laporan-laporan dan pendedahan-pendedahan yang diterima oleh rakyat Malaysia memang membuatkan kita semua tertanya-tanya. PAS menggesa masyarakat berhenti daripada menghukum. Kontroversi membabitkan Global Ikhwan Sdn Bhd GISBH Holding selagi mana kes berkenan belum diputuskan di mahkamah. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, semua pihak selain hakim, termasuk penyiasat, tidak mempunyai autoriti yang boleh menentukan sama ada satu-satu pihak itu bersalah atau sebaliknya, kata beliau. Tegasnya, budaya menjatuhkan hukuman sebelum keputusan mahkamah jelas bercanggah dengan kaedah pengasingan kuasa yang menjadi teras dalam negara. Malah saya melihat ia lebih malang jika pihak yang melakukan penyiasatan terus menjatuhkan hukuman bersalah dan seolah-olah memberikan tekanan kepada mahkamah agar seiring dengan keputusan mereka. Tak tahulah siapa yang dimaksudkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man ini. Tetapi mengikut pengetahuan kita, belum ada orang yang menjatuhkan hukuman. Cuma pendedahan, laporan media menyebut sebagai beberapa kesalahan tersebut didakwa, dilakukan oleh GISBH. Walhal kata Tuan Ibrahim Tuan Man menambah,
Tugas pihak menyiasat hanyalah mencari dan mengemukakan bukti siasatan untuk dipertimbangkan dalam perbicaraan mahkamah. Tidak terhad kepada isu GISBH sahaja. Apa juga kes mahkamah adalah tempat bergantungnya orang ramai bagi menegakkan hak dan keadilan, katanya pada kenyataan media hari ini. Menurut ahli Parlimen Kubang Krian itu, ramai pihak mengulas kes GISBH sehingga menggambarkan seolah-olah pihak berkenan telah pun dijatuhkan hukuman bersalah. Terdahulu, pihak polis menerusi Ops Global melakukan serbuan terhadap rumah-rumah amal di seluruh negara yang dikaitkan dengan GISBH kerana disyaki terlibat dalam kegiatan eksploitasi kanak-kanak serta agama. Serbuan itu mendedahkan kes pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak yang membawa kepada penahanan beberapa individu dikaitkan dengan GISBH. Tuan Ibrahim berkata budaya penyiasat terlajak membuat keputusan mesti dihentikan demi menegakkan keadilan sekaligus mengukuhkan pengasingan kuasa dalam dasar negara. Katanya perkara seumpama itu biar mahkamah membuat keputusan dan tindakan yang sepatutnya berdasarkan peruntukan undang-undang yang ada. Seharusnya kita perlu memberikan dan membiarkan siasatan lengkap oleh pihak polis, agensi penyiasat, badan berautoriti agama, sehinggalah keputusan daripada mahkamah, katanya. Budaya membuat keputusan sebelum mahkamah memutuskan suatu perkara sepatutnya dihentikan, katanya lagi. Sementara itu, Ketua Polis Negara Rezaruddin Hussein ketika dihubungi Malaysia Kini menyangkal tanggapan bahawa pihak berkuasa mendahului mahkamah dalam siasatan mereka terhadap GISBH. Dia berkata pihak polis sentiasa bertindak profesional dalam menjalankan tugas dan tidak pernah melampaui batas yang ditetapkan undang-undang. Kami menyiasat, pemberita tanya apa kita dapat, kita bagi tahu. Kita siasat bawah akta mana seksyen sekian-sekian, kata Ketua Polis Negara. Mana kita cakap mereka bersalah di bawah seksyen ini? Yang tentukan bersalah itu mahkamah, kata Ketua Polis Negara. Saya beritahu bahawa siasatan kita, bila lengkap kita akan hantar ke kamar Peguam Negara. AG akan beri arahan buat keputusan untuk mendakwa atau sebaliknya, katanya lagi. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, kata rakyat nak kebenaran, mana Akmal, lelaki nombor 1 di dunia paling handal pertahankan agama. Golden Neye kata, rakan-rakan. Ping Merlin kata, PAS biasa menghukum pihak lain sesat dan kafir tanpa segan silu. Beri teladan yang tak baik kepada masyarakat, inilah hasilnya, kata Ping Merlin. Ping Pony kata, PAS tak cakap apapun selepas GISBH membuat perkara yang malang dan mengejutkan Malaysia. Ia tak kisah pun semua pengikut PAS. Kisahkah, kata Ping Pony. Anak-anak sesiapa pun akan menjadi mangsa. Betul tidak? GISBH tak salah apabila terdedah ia memperdayakan anak-anak dan diseksa dipukul, kata Ping Pony. Company ini mendirikan sebuah company stand berhad tapi mau mengelak cukai pun boleh. Tak salahkah, kata Ping Pony. Apa terjadi pada PAS? Masih mahu menyebelahi GISBH? A1976 kata, pandailah menasihat, sedarlah diri tuoi. Balik rumah cermin diri, kata A1976. EKJ kata, ini bab dunia, bab akhirat, surga, neraka. Kenapa kamu memandai menghukum pula? Sedar diri sikit bila bercakap, kata EKJ. Tok Mudim kata, bukankah menghukum tu budaya PAS? Kamu hukum orang Islam lain kafir sebelum dibuktikan di mahkamah syariah. Boleh pula ya, kata Tok Mudim. Kamu menghukum orang lain kalau tak sama haluan dengan kamu, boleh pula ya, kata Tok Mudim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.